bergerak ke isu warga negara yang paling banyak sekali ditanya oleh ahli-ahli parlimen. Masjid Tanah, Rasah, Puncak Borneo, Selayang, Miri, Tanjung Piai. Ceritanya adalah permohonan untuk mendapat status warga negara. Itu isu pokoknya. Baik. Saya nak kongsi dulu statistik. Daripada 2013 sehingga 21 Februari 2023, terdapat sebanyak 132,272 permohonan yang diterima untuk jadi warga negara Malaysia. Dari segi Perlembagaan Persekutuan, dia akan jatuh di bawah perkara 15.1, 15.2, 15A, 16, 19 dan 30. Sama ada kuasa menteri ataupun kuasa menteri diperturunkan kepada Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran. Sejak saya masuk ke kementerian ini, iaitu pada awal Disember 2022, saya telah pun membuat keputusan terhadap 4,294 permohonan warga negara. Daripada keputusan itu, saya nak sebut bahawa hampir 67% adalah kelulusan. Bakinya adalah ditolak. Kalau nanti ditanya kenapa ditolak, sudah tentu ada asasnya, penting untuk ahli parlimen mengetahui. Pertama, pemohon dalam memohon warga negara untuk anak tidak mendaftar perkahwinan. Jadi itu pokok sekali, kunci dia kat situ. Yang kedua, ketika dia mohon, subjek yang memohon tak ada bukti dia berada dalam negara kita. Dia berada somewhere else. Okey. Yang ketiga, memang dia tak ada locus standi pun untuk buat permohonan. Dan yang keempat, ada unsur-unsur keraguan dari segi pencanggahan fakta bila kita semak. Jadi, tajuk ini saya nak sebut begini. Oleh kerana banyak yang menulis kepada saya, timbunan permohonan, saya telah meminta pegawai-pegawai saya sebelum sidang parlimen berakhir untuk satu taklimat diberi kepada ahli-ahli yang berhormat tentang tata cara permohonan, apakah senario, apakah macam FAQ lah gitu ya. Tapi untuk makluman ahli-ahli dewan, KPI yang saya letakkan untuk tahun ini saja, saya akan membuat keputusan pada kadar minima 10,000 permohonan warga negara. Ya, sekarang saya dah luluskan lebih daripada 4,300, lebih lah. Menteri boleh bercelah sikit. Jadi bakinya tinggal lagi 6,000 lebih. Saya 5,000 lebih. Tak banyak dah. Menteri. Saya yakin Menteri sebelum sikit hujung tahun saja. saya boleh capai sehingga 10,000 permohonan. Yang Mohd, Menteri bercerah. Sikit saja. Warga negara. Yang Mohd, saya selaku juga sebagai Esko Kerajaan Negeri Selangor telah menulis, kita ada program dipanggil MySel. Saya ada 6,000 fail dekat pejabat saya. Dan banyak kali saya dah tulis kepada Yang Berhormat. Tiada sebarang jawapan daripada Yang Berhormat untuk berjumpa ataupun berdialog dengan pihak Yang Berhormat. 6,000 selesai pada saya besok pagi. Pukul 9 pagi saya akan dari sini. Noktah. Selesai. Menteri. Itu benda Yang kecil. Berhormat. Menteri, Yang Berhormat. Itu perkara kecil je. Saya nak sebut juga, dibangkitkan juga tentang Puncak Borneo, tentang Sarawak. Yang Sarawak ini, cerah sikit, Yang Berhormat. pribumi ataupun yang tinggal di kawasan pedalaman atau sempadan. Baik. Yang Berhormat. Bagaimana, sekejap, bagi saya Warga ada negara sekejap, bagi sekejap, isi proses. Rasa. Saya sebut bahawa Kementerian KDN, kita dah buat jawatan kuasa bersama dengan Kerajaan Negeri Sarawak. Khusus untuk mengatasi isu warga negara Sarawak. Ya. Dan kita telah tubuhkan pasukan petugas khas bagi menangani isu penduduk Sarawak tanpa pengenalan diri. Yang tugas hakiki pasukan ini adalah melengkapkan dokumentasi dalam bentuk sijil lahir dan seumpamanya. Kalau itu semua proses selesai, kita akan urus di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan. Dan sasaran saya adalah baki permohonan iaitu 946 akan dapat kami selesaikan tempoh kurang 6 bulan daripada sekarang. Itu kita harap boleh menyelesaikan isu warga negara untuk kategori rakyat Sarawak. Yang Menteri. Ya, terima kasih Menteri atas peluang yang diberikan. Saya nampak saya meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Menteri tadi. Nampak gaya ada sinar
Ini kali pertama saya dapat jawapan yang nampak ada sinar. Cuma saya nak sebutkan satu perkara aja di bawah artikel 15 kapital A berkenaan dengan anak-anak yang lahir. Ini spesifik Yang Berhormat Menteri, yang dilahirkan sebelum ibu dan bapa mendaftarkan perkahwinan dengan ayahnya warga negara Malaysia, ibunya warga asing. Kes yang very spesifik, boleh tak satu pendekatan yang lebih holistik digunakan, termasuk guna pakai DNA? Sebab jawapan yang saya terima minggu lepas kata ia sebagai rujukan sahaja yang keputusan DNA itu. Boleh tak DNA itu kita berikan pertimbangan yang lebih? Sebab dia sahih, ia sebagai anak kepada warga negara Malaysia. Sebab banyak kes begini, dan saya harap sekiranya Yang Berhormat boleh buat keputusan yang menyebelahi mengambil kira keputusan DNA tersebut, ia akan membantu untuk menyelesaikan kes ini. Dan Datuk Seri Menteri, satu lagi, saya mohon, tadi Menteri kata 10,000 KPI untuk tahun ni, tapi setakat ni dah 4,000 lebih. Kalau boleh, saya mohon naikkanlah 10,000 tu kepada 20 ataupun 30,000. Saya mohon dibicara tadi pada Yang Berhormat Menteri, bagi cerahan. Cadangan Yang Berhormat tadi, satu soal DNA sebagai weightage yang lebih untuk mengukuhkan permohonan, satu. Yang kedua, suruh tambah lagi 10,000 terlebih sebulan. Ya. Setahun. Tak. Yang Berhormat Menteri kata tahun ni 10,000 kan untuk pertimbangan. Yang Berhormat, Yang Berhormat Menteri perlu masa berapa minit? Okey, silakan 10 minit. Yang Berhormat, Baik. Yang Berhormat Menteri, bagi peluang Kalau boleh lebih cerahan. 10,000. Baik, terima kasih. Yang Berhormat Baik. Menteri, kewarganegaraan tajuk lain. Yang Berhormat Menteri, sikit aja. Yang Berhormat Menteri gini, saya bangkitkan ialah berkait perkara 19 warga emas. Mereka berada di sini 60 tahun, 70 tahun, anak semua kewarganegaraan. Tapi malangnya semasa permohonan, dia tak diluluskan. Kedua, berkaitan dengan anak angkat tu, kalau katakan Yang Berhormat Menteri, permohonan dikemukakan 5 tahun tak dapat jawapan. Lepas dapat jawatan, tambah lagi 5 tahun. Bayangkan, 10 tahun, 15 tahun. Anak kita dah sampai 30 tahun. Faham. Mereka hadapi masalah daripada Boleh. sekolah, akaun, pelbagai isu. Baik. Jadi kalau boleh kajilah. Terutama warga emas tu. 80 lebih tahun, 70. Apa mereka buat? Mereka hanya nak warga negara, tinggal di Malaysia. Keluarga semua warga negara. Cuma beliau saya seorang ibu atau bapa bukan warga negara. Minta Terima kasih. Sebab itu Yang Berhormat, saya sebut tadi, saya sebut angka 132,000 dan dalam masa tak sampai 100 hari, saya dah luluskan lebih 4,300. Yang Berhormat sebut yang tu dululah. Ya, sudah tentu saya akan buka semua fail lama dan kita akan bagi perhatian, dan saya set KPI pada 10,000 untuk tahun ini supaya saya sendiri membuat keputusan terhadap status permohonan itu, termasuk kategori Yang Berhormat sebut tadi. Faham ya? Baik. Sahabat saya dari Tumpat ya. Warga negara ni satu anugerah tertinggi lah ya. Bila dia datang dan kita bagi, itu anugerah tertinggi. Dia bukannya satu privilege tapi dia ada hak untuk memohon. Yang Berhormat tepat bila menyebut bahawa penguasaan bahasa. Sebab itu dalam tapisan kita 8 adalah markah tertinggi penguasaan bahasa. Jadi dalam memudahkan, kadang dia skor 3 pun kita lulus. Ada ketikanya 2 pun kita lulus. Asal dia faham. Sampai tahap itu kita nak memudahkan untuk memberi taraf warga negara ni. Jadi bila kita membuat kelulusan ini, yang betul, memang kita mengambil kira semua perkara ini. Soal ketaatan kepada negara. Ya, sebab itu pindaan yang kita akan buat pada bahagian 3 jadual 2. Yang Berhormat seorang peguam faham benda ini, kita harap dapat sokongan sebab kita perlu 148 sokongan majoriti 2/3. Kerana bila kita bagi kelulusan ini, kita akan mampu menyelesaikan isteri ibu warga Malaysia tinggal di luar negara, berkahwin dengan warga asing. Anak itu akan mengikut bapaknya. Sebab itu bila mak dia balik ke Malaysia, dia terpaksa bawa kes ke mahkamah. Sekarang di Mahkamah Persekutuan. Kita harap bila pindaan jadual 2 ini, makna warga negara, anak itu kita rujuk kepada mana-mana satu di antara ibu bapa. Undang-undang sekarang ini bapa. Jadi mak terlepas. Jadi itulah fokus kita pada hari itu, pada pindaan nanti yang sekarang dalam pembikinan oleh Menteri Undang-Undang. Yang ini antara langkah yang kita ambil bersifat manusiawi. Hubungan antara ibu
dengan anak. Dulu undang-undang ni dibuat 1950-an. Belum terbayang waktu itu wanita kita akan berkahwin dan bertemu jodoh seluruh dunia. Sekarang tahun 2023. Jadi takkanlah undang itu statik dan beku di situ. Kerana itu kita angkat untuk kita lakukan pindaan, perlembagaan. Dan sasaran kita mesti 148 dan ini mengatasi rentas parti politik. Kita tengok bahawa ini, we just want to do the right thing dengan izin. Kita nak melakukan perkara yang betul. Perkara yang betul itu adalah meminda perkara yang berkait dengan warga negara anak daripada ibu rakyat Malaysia yang berkahwin dengan warga luar di luar negara. Encik Pertua, saya fikir sekadar itu. Sambutan saya, terima kasih atas kemurahan hati Encik Pertua memberikan saya sambungan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tambah satu tak?